Sistem biometrik serta teknologi pengesanan wajah permudah pemantauan kegiatan pengganas. Mesyuarat Majlis Jawatan Kuasa Fatwa Kedah haramkan Pokemon Go. Olimpik Rio, Malaysia raih pingat pertama. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Ismail Adnan dan ini N5 edisi Rabu 10 Ogos 2016. Lintas langsung negeri-negeri ke Negeri Sembilan bersama Syafiq Azrul Zafri, kemudian ke Kedah bersama Muhammad Rizal Ismail dan lintas langsung seterusnya ke Sarawak bersama Damia Cassandra serta akhir sekali ke Sabah bersama Jovenia Jim Lajim. Semuanya seketika nanti, teruskan bersama N5. Berdepan dengan 5 penyakit dalam tempoh satu masa ketika usia baharu menjangkau 2 tahun, masalah kesihatan Muhammad Ilham Nazim Syarul Nizam memerlukannya bergantung pada alat bantuan pernafasan yang mencecah sehingga RM45,000. Angka itu di luar kemampuan keluarganya, namun demi anak, apa sahaja sanggup dilakukan. Ida Nurul Azwa Nayan, 33 tahun, ketika mengimbas kembali kesihatan anak keduanya, mengakui bayi itu dilahirkan secara normal dengan berat 3.96 kg tanpa sebarang penyakit. Bagaimanapun, Muhammad Ilham mula dikesan berdepan masalah kesihatan ketika berusia 4 bulan selepas mengalami sesak nafas selain kerap demam dan batuk. Melihat keadaan Muhammad Ilham yang semakin kritikal, pemeriksaan kesihatan dilakukan di Hospital Sultanah Bahiyah HSB Alustar Kedah dengan memerlukan pemantauan selepas dimasukkan ke unit rawatan rapi ICU. Sepanjang tempoh sebulan menerima rawatan di hospital, 2 kali Muhammad Ilham dilaporkan kritikal dan pakar perubatan telah mengesahkan Muhammad Ilham menghidapi penyakit jantung berlubang, paru-paru, mata, kulit serta telinga. HSB Alustar juga telah merujuk penyakit Muhammad Ilham ini di Hospital Pulau Pinang bagi mendapatkan rawatan susulan. Dengan pendapatan bapa Muhammad Ilham, Syarul Nizam Ahmad, 39 tahun, sebagai operator pengeluaran, menyukarkan perbelanjaan untuk mendapatkan rawatan. Memandangkannya memerlukan RM2,000 setiap bulan bagi menampung kos perubatan dan pengangkutan. Kos berkenaan di luar kemampuan bapanya yang memperoleh pendapatan hanya RM1,000 sebulan sahaja. Alhamdulillah lah dah ikut jaga dia umur 4 bulan dia sakit. Ikut duduk tengok dia hari-harian. Ikut duduk tengok dia hari. InsyaAllah kot dia bersembuh kot. Tapi itu dia lah. Luaran nampak sihat. Dalaman tu kita tak tahu kan. Nak sembuh dalaman tu. Sebab saluran pernafasan dia doktor kata kalau umur 2 tahun tu dah kerah. Tapi dia masih lembut. Bila dia kena infection tu je. Pernafasan tu kecut. Tu yang tak boleh nafas tu. Bila dia sihat tak apa. Bila dia kena infection, terus kecut. Tu yang lambat tu. Ambil masa. Tak tahu berapa tahun lagi kan. Dia kena pakai mesin tu. Ketika ini, alat bantuan pernafasan yang diguna pakai Muhammad Ilham dipinjam dari hospital. Kesimpitan hidup yang dialami keluarga ini juga menyebabkan mereka terpaksa menumpang hidup di rumah ibu bapa Ida Nurul Azwa, memandangkan tidak mampu membayar sewa rumah RM150 sebulan. Justru orang perseorangan mahupun syarikat korporat yang ingin menghulurkan bantuan boleh menghubungi Ida Nurul Azwa di talian tertera atau terus ke Kampung Perik Mukim Kurung Hitam, Kuala Nerang, Kedah. Sumbangan juga boleh disalurkan ke akaun MyBank seperti tertera. Lintas langsung dari Negeri Sembilan memfokuskan mengenai kepentingan suntikan vaksin berikutan kes difteria yang dicatatkan di negeri tersebut. Untuk laporan penuh, rakan penyampai Syafiq Azrul Zafri telah bersedia di studio berita RTM di Seremban. Silakan Syafiq. Terima kasih Ismail Adnan di Angkasa Puri.
Susulan 7 kes difteria yang dicatatkan di Negeri Sembilan baru-baru ini, usaha giat yang dilaksanakan Jabatan Kesihatan Negeri Sembilan dalam memberi pendedahan kepada ibu bapa mengenai kepentingan pemberian vaksin kepada anak mereka membuahkan hasil positif. Inisiatif itu menyaksikan jumlah ibu bapa yang membawa anak masing-masing untuk mendapatkan vaksin di hospital serta klinik kesihatan semakin menunjukkan peningkatan. Ikuti laporan Nur Julizan Muhammad Zain. Kes difteria di Negeri Sembilan semakin membimbangkan apabila seorang suri rumah dari Rembau turut disahkan positif difteria 16 Julai lalu, menjadikan ia kes pertama melibatkan orang dewasa di negara ini. 4 daripada 6 lagi yang juga disahkan positif difteria merupakan anak mangsa pertama, manakala 2 lagi ialah kaki tangan klinik kesihatan Rembau yang turut dijangkiti ketika merawat mangsa. Kebimbangan itu menyaksikan Jabatan Kesihatan Negeri Sembilan terpanggil mempertingkat usaha dalam memupuk kesedaran pemberian vaksin kepada masyarakat. Antaranya memberi vaksin percuma di semua hospital dan klinik kerajaan. Menurut Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Sembilan, Dr. Abdul Rahim Abdullah, ibu bapa perlu memastikan anak-anak di bawah umur 7 tahun mendapat imunisasi 5 serangkai yang lengkap bagi mengelak jangkitan. Di industri memang kita ada nampaklah secara amnya peningkatan tu di mana klinik di klinik-klinik banyak kata pertanyaan ataupun penyemakan dari segi kelengkapan imunisasi itu, ya, untuk semak bahawa anak-anak mereka sudah lengkap atau tidak lah. Tapi kita masih ikut program imunisasi seperti yang dijadualkan oleh Kementerian Kesihatan. Vaksin dihasilkan dengan mengambil sebahagian kecil bakteria atau virus atau keseluruhan virus yang telah dilemah atau dimatikan untuk disuntik ke dalam badan. Setakat ini terdapat 2 kes difteria membabitkan pelajar sekolah di Negeri Sembilan iaitu di Sekolah Menengah Kebangsaan Undang Rembau dan Sekolah Kebangsaan Pilin. Dalam pada itu, saringan imunisasi bagi mengenal pasti murid yang tercicir daripada mendapat imunisasi lengkap akan turut dijalankan di semua sekolah rendah. Menurut Timbalan Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan, Khairuddin Ghazali, berikutan itu kerja-kerja pembersihan asrama dan bilik darjah telah dijalankan. Selain semua pelajar dan guru yang pernah bersentuhan atau berhampiran turut menjalani pemeriksaan kesihatan. Jadi pihak pejabat pendidikan daerah dan juga pejabat kesihatan daerah turun memantau dan memberi taklimat kepada pihak sekolah yang terlibat. Dan sasaran kita di sekolah pertamanya ialah pelajar sendiri, kemudian guru dan juga pihak penjaga. Apa yang kita tegaskan ialah supaya virus difteria ini tidak merebak dengan cepat. Jadi fokus kita ialah kepada kebersihan dan penjagaan kesihatan yang lebih rapi lah. Bertitik tolak daripada itu, trend tahap kesedaran ibu bapa untuk mendapatkan vaksin untuk anak masing-masing dilihat semakin meningkat. Dari segi vaksinasi di kalangan kanak-kanak, bagi saya berpendapat arahan Kementerian Kesihatan itu adalah yang terbaik sebab dengan tujuan untuk menjaga kebajikan anak. Jadi saya tak pernah terfikir pun vaksinasi ini memberi mudarat dekat anak-anak, malah dia memberi kebaikan. Untuk ibu bapa, dia memang harus digalakkanlah untuk memberi imunisasi kepada anak dia. Mungkin kalau tak ambil, ia akan mungkin mencejaskan kesihatan untuk anak-anak nanti. Ya. Saya rasa vaksin ni bagus untuk anak kerana kita menghalang dia orang mendapat jangkitan penyakit lah. Anak saya dah 4 orang, semua lelaki. Saya rasa vaksin tu amat baik lah. Berkesan untuk anak-anak saya.
Fenomena ibu bapa yang enggan memberikan vaksin kepada anak mereka ketika ini tidak membimbangkan. Namun jika situasi ini terus berlaku, ia boleh menjejaskan kesihatan anak mereka dan sekaligus menjadi punca kepada penyakit yang boleh membawa maut. Laporan Nur Julizan Muhammad Zain untuk Berita RTM. Kementerian Kesihatan telah memulakan saringan imunisasi di semua sekolah rendah bermula bulan ini bagi mengenal pasti murid yang belum mendapatkan semua suntikan vaksin bermula dengan pelajar tahun 4 dan 5. Proses tersebut akan dilakukan untuk tempoh 3 tahun berikutnya bagi memastikan semua pelajar menerima suntikan vaksin dan imunisasi seperti ditetapkan Kementerian Kesihatan selain turut memeriksa rekod suntikan vaksin pelajar tingkatan 1. Sekian fokus berita dari Negeri Sembilan. Untuk berita seterusnya, kita kembali bersama-sama Ismail Adnan di Angkasa Puri. Baiklah, terima kasih Syafiq. Bagi mempermudah pemantauan kegiatan pengganas, negara terlibat perlu melengkapkan aset teknologi mereka, umpamanya dengan memiliki sistem biometrik dan teknologi pengesanan wajah. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid yang juga Menteri Dalam Negeri berkata, ia bertujuan menyelaras usaha mencegah keganasan, terutama dalam kalangan negara anggota ASEAN. Begitu juga perlunya menambah baik sistem saringan penumpang APSS, membolehkan perkongsian maklumat dilakukan secara pantas. Bagi negara yang belum melaksanakannya, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid berpendapat yang soal keselamatan tidak boleh dikompromi dan ia boleh dibincangkan sesama negara anggota untuk merealisasikannya. Pengganas asing atau Foreign Terrorist Fighter FTF, fenomena yang perlu dihadapi dalam usaha membanteras keganasan rentas sempadan. Bagi Malaysia, warga asing di negara ini yang menjadikan negara sebagai transit sebelum menyertai Daesh di Iraq dan Syria tidak terlepas daripada pemantauan. Pemantauan juga dilakukan terhadap mereka yang pulang ke Malaysia dengan membawa bersama ideologi radikal bertujuan mempengaruhi rakyat. Untuk itu, Kuala Lumpur telah memperkenalkan langkah-langkah khas menangani keganasan melalui Akta Negara-Negara Asing 2015 SMATA yang membolehkan pembatalan dokumen perjalanan individu yang tersenarai dalam organisasi pengganas. Juga menandatangani perjanjian ekstradisi bersama beberapa negara bagi memulangkan semula pengganas yang ditahan di negara ini. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid menyatakannya dalam mesyuarat antarabangsa membanteras keganasan rentas sempadan di Bali, Indonesia. Tambah beliau, keselamatan sempadan negara perkara yang diberi keutamaan dalam kawalan keselamatan negara. Untuk itu, penambahbaikan kawalan sempadan dilakukan termasuk menaik taraf pagar di sempadan Malaysia-Thailand serta mempertimbang untuk menggunakan drone untuk pemantauan. Sumber keuangan yang merupakan nadi utama kegiatan Daesh perlu disekat dengan pelaksanaan Undang-Undang Anti-Pengubahan Wang Haram, Anti-Terrorism Financing and Unlawful Activity Act. Mesyuarat dihadiri 22 negara dengan dipengerusikan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Indonesia Pertahanan Wiranto. Dunia Melayu, Dunia Islam DMDI mengembangkan sayapnya ke Maldives sebagai negara anggota DMDI ke-20 dengan mesej mengubah tanggapan negatif masyarakat dunia terhadap Islam. Negara anggota DMDI juga diingatkan supaya tidak terlibat dengan sebarang kumpulan militan berusaha memperkukuh kesatuan dan perpaduan ummah. Majlis Perasmian Sekretariat DMDI cawangan Maldives di Pulau Bandos, Mali dilakukan timbalan Presiden Maldives Abdullah Jihad. Timbalan Menteri Keuangan Republik Maldives Abdullah Nasheed diumumkan sebagai Presiden DMDI Maldives dengan 16 ahli jawatan kuasa. Presiden DMDI Tan Sri Muhammad Ali Rostam menggesa negara anggota menolak campur tangan luar dalam pentadbiran negara masing-masing. Jadi kita saya ingatkan negara DMDI perlulah berwaspada. Kita mesti menolak sebarang campur tangan luar. Seperti yang Muhammad Perdana Menteri Datuk Seri Najib juga menyebutkan, negara kitalah yang tentukan. Kita tahu apa yang kita buat dan tuduhan-tuduhan fitnah ini kita negara-negara Islam perlu sentiasa waspada. Dan nampak ini juga dikongsi oleh Vice President Maldives. Isu-isu keganasan begini patutlah kita elakkan. Hadir sama Ketua Menteri Melaka Datuk Seri Idris Harun. Beliau yang juga pengerusi Biro Belia DMDI berkata, negara anggota DMDI mempunyai tugas dan tanggungjawab yang besar dalam merealisasikan tema kesatuan dan perpaduan. Negara DMDI mempunyai peranan yang cukup besar di dalam merealisasikan tema mereka
iaitu unity and solidarity, iaitu kesatuan dan juga kesepaduan. Unity and solidarity. Ini adalah suatu yang saya kira perlu dipertahankan, lebih-lebih lagi dalam suasana negara-negara Islam hari ini dipandang rendah disebabkan oleh persepsi negatif yang mengatakan Islam ini dikaitkan dengan kegiatan-kegiatan terorisme ataupun lebih dikenali dengan nama Islamofobia. Yang ini sebenarnya adalah peranan besar kita bersama-sama, dan saya percaya di MDI dengan penambahan anggotanya negara Maldives ini boleh mengangkat martabat Islam ini supaya dihormati dan disegani. Baiklah, untuk lintas langsung dari Kedah hari ini bersama Muhammad Rizal Ismail langsung dari studio RTM di Alustar. Silakan Rizal. Terima kasih rakan penyampai Ismail Adnan di Angkasa Puri. Isu fahaman ekstremis dan militan Islam kini semakin hangat diperbincangkan sama ada di peringkat nasional dan juga global. Ini ekoran beberapa siri serangan bom dan pembunuhan kejam ke atas orang awam, tempat ibadat dan premis tumpuan dunia. Bagi mencegah penyebaran fahaman itu, masyarakat tanpa mengira latar belakang agama dan budaya perlu didedahkan dengan kefahaman mengenai keganasan tersebut. Seminar anti-ekstremisme melalui pendekatan wasatiyah yang diadakan di Kolej Universiti Insaniah Queen di Kuala Ketil, salah satu program yang bermanfaat ke arah itu. Seminar yang berakhir semalam itu meluluskan 8 resolusi yang digabungkan melalui 6 kertas kerja yang dibentangkan pada seminar 2 hari itu. Antaranya untuk menentukan agar pendekatan wasatiyah sebagai peneraju pembinaan tamadun, sikap ekstremisme merujuk kepada perbuatan yang melampau mencangkupi perbuatan, pegangan, kepercayaan dan pelaksanaan agama. Selain itu, resolusi juga mahu menjadikan Universiti Al-Azhar satu institusi yang kekal dan relevan lebih dari 10 kurun serta kepentingan mengenai patriotisme disemai dalam masyarakat bagi membendung kegiatan keganasan. Rata-rata yang ditemui mengharapkan agar pihak berkuasa proaktif mempertingkatkan kefahaman agama dan memantau player internet yang cenderung ke arah fahaman militan Daesh dan IS. Punca daripada tahap pemahaman agama yang sederhana atau rendah ataupun pemahaman yang salah kerana merujuk pada sumber-sumber yang tidak tepat. Di sini GPMS Negeri Kedah juga mencadangkan kepada pihak kerajaan supaya para pelajar kita yang akan keluar negara, mereka ini diberi satu kursus jangka masa pendek dan juga diberi satu penerangan khas supaya mereka benar-benar faham berkenaan dengan apa itu ekstremis ini yang sedang berleluasa di seluruh dunia. Di peringkat bawahan, terutama sekali di peringkat kampung, kita jangan anggap bahawa kita ni tak terlepas daripada pengaruh Daesh ataupun IS. Kita mungkin, pada saya, strategi yang diatur oleh puak-puak pelampau ini ataupun puak-puak teroris ni, dia menumpukan bukan saja di peringkat atasan. Baru-baru ini, Ketua Polis Kedah Datuk Zamri Yahya mendedahkan kebimbangan pihaknya mengenai kedudukan negeri itu yang menjadi tapak penyemaian atau sarang hotbed bagi merekrut anggota baru militan Daesh dan IS. Penyebaran ideologi itu kini di kawasan pedalaman bukan sahaja dilakukan melalui usrah namun turut dikembangkan dengan kemudahan internet. Sehingga kini, daripada 92 tangkapan membabitkan IS di seluruh negara, 35 daripadanya adalah rakyat Kedah. Ia termasuk 11 rakyat Kedah yang terbabit dalam serangan bom tangan di sebuah pub di Puchong, Selangor 28 Jun lepas. Semua pihak di Kedah digesa mengibarkan bendera Malaysia jalur gemilang sebagai tanda cinta dan sayang kepada negara sempena sambutan Hari Kebangsaan. Pengarah Jabatan Penerangan Malaysia Negeri Kedah Aziman Hassan berkata, pemilik bangunan, kenderaan maupun individu perlu mempunyai rasa tanggungjawab dan tidak hanya menunggu pemberian jalur gemilang secara percuma untuk berbuat demikian. Sukalah saya nasihatkan di sini supaya semua orang, semua masyarakat di segenap lapisan supaya berkorbanlah sedikit untuk membeli bendera
membeli kibar jalur gemilang yang tak seberapa mahal harganya. Memanglah dahulunya kerajaan yang mengedarkan secara percuma, tapi itulah nak menunjukkan pengorbanan kita sebagai rakyat Malaysia yang cintakan Malaysia. Beliau bercakap kepada RTM selepas mengadakan program Kibar Jalur Gemilang Jabatan Penerangan Malaysia Negeri Kedah di Kompleks Penerangan dan Penyiaran Sultan Abdul Halim Al-Usta. Kira-kira 20 pegawai dan kaki tangan jabatan itu memasang jalur gemilang di sekitar bangunan jabatan dan di hadapan kompleks. Jelas aziman, pihaknya merancang kira-kira 20 aktiviti bagi menyemarakkan sambutan Hari Kebangsaan di negeri ini. Antaranya pengkisahan kenegaraan dan pidato Satu Malaysia. Selain itu, aktiviti turut dijalankan di 110 komuniti Satu Malaysia K1M dan Kelab Belia Satu Malaysia yang terdapat di Kedah. Bentuk fizikal yang kecil, bersih dan cantik menarik minat dan hobi orang ramai untuk memelihara ayam serama. Selain jinak dan mudah dibelai, menjadikan ayam serama sebagai haiwan peliharaan untuk hiasan malah ada kalanya dibawa pemiliknya untuk bertanding. Presiden Kelab Ayam Serama Kedah Dr. Wazir Abdullah berkata kebiasaannya ayam serama yang menarik dapat dinilai mengikut saiz, bentuk dada dan kebersihan ayam. Tidak hairanlah ramai peminat haiwan tersebut sanggup membelanjakan wang ringgit yang banyak semata-mata untuk memiliki ayam serama tersebut. Percaya atau tidak, harga seekor ayam serama yang dinilai bersih, cantik dan memiliki ciri-ciri bentuk istimewa mampu mencecah 2 hingga RM20,000. Yang pertama, atas dia punya cantik uniknya. Bila dah cantik uniknya, maksudnya mendabik dada, maka timbullah nilai atas keunikan itu. Maksudnya setiap benda yang unik, baik apa jua lah, dari segi batu ke, dari segi pakaian ke, akan membuatkan satu nilai yang tinggi. Selain dapat merapatkan hubungan antara kelab-kelab ayam serama di seluruh negara melalui pertandingan yang diadakan, para peminat ayam serama dapat berkongsi maklumat mengenai haiwan peliharaan mereka itu. Biasa sebelum kita buat main pertandingan, kita akan buat persiapan berayam ni lah. Kena ayam ni, kita bincang pembentukan ekor, aksesori dia. Maksudnya aksesori dia kita kena bagi sempurna lah. Macam balung, ekor, warna, kebersihan dia. Kita macam KL pergi Kedah, Terengganu, Penang, kita sambil kita lawan ayam macam ni, ayam cantik, kita jumpa kawan-kawan lain. Tiap kali jumpa kita nak jumpa masa tu lah. Memelihara ayam serama didakwa dapat memberikan ketenangan jiwa, kepuasan dan menghilangkan rasa letih apabila pulang dari bekerja. Sehingga kini terdapat lebih 3,000 peminat ayam serama di seluruh negara. Laporan kecantikan ayam serama itu tadi mengakhiri bahan berita dari negeri Jelapang Padi untuk hari ini. Menjadi pusat sehenti untuk merasai nikmat keamanan, mewujudkan suasana harmoni dalam kalangan masyarakat pelbagai kaum selain menikmati hidangan unik dan istimewa, roti titap di Kelantan. Wartawan Majidah Ismail melaporkan suasana ini hanya wujud di warung kopitiam kita yang terletak di pinggir bandar Kota Baru. Semuanya gara-gara keenakan hidangan sarapan pagi yang disediakan di warung ini yang menjadi tarikan orang ramai. Bukan sahaja masyarakat setempat, malah turut menjadi buah mulut pelancong yang berkunjung ke negeri Tanah Serendah Sekebun Bunga ini. Menurut pengarah urusannya N.H. Wong, sejak dibuka 11 tahun lalu, warung yang terletak di Taman Desa Jaya Kota Baru ini sentiasa dikunjungi pelbagai lapisan masyarakat. Istimewanya kopitiam ini turut menyediakan menu popular Kelantan di bawah satu bumbung seperti nasi belau air dingin, nasi dagang, nasi kerabu serta pelbagai jenis kuih muih dengan harga yang berpatutan. Yang paling menjadi tumpuan tentunya roti titap, iaitu roti putih yang diletak kaya dan telur separuh masak. Antaran bahasa, semua berkaum-kaum mari makan kedai kopitiam kita. India pun ada, Cina pun ada, Melayu pun ada, semua yang antaran bahasa semua ada. Tetapi tempat saya ni yang terpenting orang makan roti titap. Roti titap ni ada proses sendiri. Yang lain tu pun nasi air dingin pun saya ambil tempat-tempat tumpak kawasan yang jauh-jauh nasi saya ambil. Tak ada Kota Baru.
Setiap hari, kira-kira 450 pelanggan akan memenuhi warung ini bermula dari jam 6 pagi hingga 2 petang dan hanya ditutup sepanjang bulan Ramadan. Lebih istimewa, warung ini turut menjadi tumpuan selebriti tempatan dan golongan VVIP. Kerja sini keistimewaan dia, saya boleh dapat jumpa dengan ramai orang. Daripada orang besar, orang kecil, memang banyak orang saja. Pertama sini orang nak mari, mesti orang akan reserve table dengan saya. Menteri ke, paling ancak kemarin hakim daripada Sabah Sarawak. Lepas tu tim LKP hak baru kita, Datuk Dr. Abdul Rahman. Lepas tu daripada Selcom hak minggu ni banyak. Setiap bulan orang akan mari sini. Sebab sini ke apa? Sebab sini kita ada satu bumbung. Kita ada semua orang nak makan nasi tupai, nasi kapek, nasi daging, semua ada. Jadi kalau family tu nak makan, tak payah pergi lain dah. Dalam pada itu, menurut pengunjung, kemeriahan yang terdapat di Kopitiam ini menggambarkan keamanan dan kemakmuran rakyat satu Malaysia di Kelantan, khususnya dan Malaysia amnya, terdiri daripada pelbagai kaum. Walaupun berlainan bangsa dan agama, namun mereka dapat menikmati makanan yang sama dalam suasana yang harmoni. Makanan dia dari segi layanan dia, kaum pun ramai, kira semua bangsa ada lah. Cina, Melayu, India, semualah, tak kira orang bandar, orang kampung. Memang sini kira tip-top lah. Memang harmoni. Mana kita nak cari di kawasan lain, begini ramai semua sekali. Satu Malaysia, ada India, Chinese, Malay, suka mari makan, tak ada masalah. Suasana ceria, kawasannya bersih, nampak tak ada lalat apa. Itulah saya suka. สวัสดีค่ะทุกคนมากินโรตีนะคะที่นี่ประเทศมาเลเซียจะมีโรตีติโต้นะคะอร่อยที่สุดค่ะ Saya pilih itu nasi dagang. Oh, sedapnya. Dengan telur kita. Oh, hebatnya. Sedap. Wong tidak berhasrat untuk membuka cawangan selain di Kelantan. Inilah kemeriahan yang dapat dirasai di Kopitiam kita di Kota Baru ini, di mana semua kaum berkumpul dalam satu tempat dengan merasa makanan yang sama, dan inilah yang sepatutnya ditunjukkan oleh rakyat Malaysia bahawa Malaysia masih lagi aman dan damai. Majlis Ismail dan Rudy Hazli, Cik Ramli melaporkan untuk TV1. Baiklah saudara, seterusnya kita berlintas langsung ke Sarawak. Rakan setugas Damia Cassandra telah bersedia di Kuching. Silakan Damia. Baik, terima kasih Ismail. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Satu perjumpaan antara kerajaan negeri dengan Petronas akan diadakan Isnin depan di Kuching bagi mendapatkan penjelasan daripada syarikat minyak nasional itu berhubung aduan ketidakadilan dalam pengambilan pekerjaan dalam operasi Petronas di Sarawak serta penamatan perkhidmatan rakyat negeri ini daripada operasinya. Mendedahkan perkara tersebut, Timbalan Ketua Menteri Sarawak, Dato' Ahmad Douglas Uga Embas memberitahu kerajaan negeri mahu mengetahui situasi sebenar yang berlaku dan jika wujud sebarang isu, maka ia harus diselesaikan secara adil dan telus. Justru beliau enggan mengulas lanjut kenyataan yang dikeluarkan Petronas semalam berkaitan isu itu. No, whatever they say, we want to know the truth. That's all. If what they say is right, then we don't dispute. But if there's some issues, then we like that issues to be resolved amicably between us. Because what we want is some transparency and fairness. That's all. Perjumpaan itu nanti turut disertai Setiausaha Kerajaan Negeri Tan Sri Dato' Amal Muhammad Morsidi Abdul Ghani. Dato' Amal Douglas ditemui di Betong selepas menyaksikan Majlis Angkat Sumpah Ahli Majlis Daerah Betong bagi penggal 2016 hingga 2018. Petronas dalam kenyataannya semalam menyifatkan keputusan kerajaan negeri mengenakan moratorium terhadap permohonan baharu permit kerja mungkin berdasarkan persepsi tidak tepat bahawa pelan perstrukturan semula syarikat itu memberi impak tidak adil terhadap tenaga kerja dari negeri ini. Pada masa sama, Petronas menegaskan Sarawak kekal menjadi negeri pelabur utamanya dan keperluan tenaga kerja akan terus meningkat.
Kerja-kerja naik taraf Bandar Serian sebagai bandar baharu dijangka akan bermula 1 Oktober depan. Menurut Menteri Belia Sukan dan Solidariti, Datuk Seri Michael Manjawong, kerja-kerja itu meliputi kompleks kerajaan negeri, pusat pentadbiran dan pembesaran kawasan Bandar Serian. Jelasnya naik taraf ini atas arahan Ketua Menteri Dato' Patinggi Tan Sri Adinan Satem serta sejajar dengan pengiktirafan daerah Serian sebagai sebuah bahagian 1 Oktober tahun lepas. Dato' Sri Michael Manyin berucap pada majlis pelantikan pengerusi, timbalan pengerusi dan ahli-ahli MDS di Serian. Dalam perkembangan lain, beliau turut berharap MDS bekerjasama dengan Jabatan Kerja Raya JKR dalam mendaftarkan jalan di bahagian Serian dengan sistem maklumat rekod-rekod Jalan Raya Malaysia Maris. Ini penting bagi membolehkan kerajaan persekutuan menyalurkan peruntukan untuk membaik pulih serta menaik taraf jalan-jalan di kawasan Serian. Seramai 30 ahli majlis daripada pelbagai parti komponen BN bersama pengerusi dan timbalan pengerusi dilantik berkhidmat dengan MDS dengan 19 daripada ahli itu adalah ahli baharu bermula 1 Julai lepas hingga 30 Jun 2018. 12 finalis akan berentak pada pertandingan akhir Bintang Piramli ke-16 peringkat Zon Sarawak pada Sabtu ini bermula 8.30 malam di Auditorium Piramli RTM Kuching. Menurut Timbalan Pengarah Penyiaran Kawasan Sarawak, Tuan Haji Jamil Seman, pertandingan tersebut merangsang minat belia dan remaja menyertai pertandingan itu sekaligus menyuburkan lagi minat terhadap karya khazanah kesenian negara dalam bidang nyanyian. Beliau ditemui pada sidang media pertandingan itu di RTM Kuching. Sementara penerbit program tersebut, Zaidi Bujang, menjelaskan kali ini pertandingan itu menampilkan segmen battle bagi menguji kemantapan vokal peserta. Kalau sebelum ini ianya dinyanyikan secara solo saja, tak ada duit, tak ada battle dan sebagainya, tetapi kali ini kita battlekan. Dalam pada itu, seorang finalis yang ditemui memberitahu kelainan kali ini sesuatu yang mencabar buat mereka. Adalah mencabar sikitlah untuk battle sebab lagu bukan dipilih oleh tim pun, lagu dipilih oleh sidak penerbit. So yang ambil cabaran juga buat kami lah. Johan bagi kedua kategori lelaki dan wanita bakal membawa pulang hadiah wang tunai RM3,000, naib Johan RM2,500, tempat ketiga RM2,000 dan sagu hati RM1,000 selain piala dan sijil. Sukan Paralimpiad Malaysia ke-18, Sarawak mengungguli acara lontar peluru 4 kg melalui atletnya Bajuri Ladis yang berjaya melontar sejauh 6.87 meter. Atlet Sabah Sabarudin Baco membawa pulang pingat perak hasil lontarannya sejauh 6.66 meter dan atlet Kelantan Muhammad Rozi Mahasin meraih pingat gangsa dengan lontaran sejauh 5.09 meter. Sementara itu bagi acara lempar cakra 2 kg F13 dan F11 lelaki akhir yang berlangsung di Stadium Negeri pagi tadi, menyaksikan tuan rumah hanya mampu meraih pingat gangsa melalui atletnya Lieni Jisen Abdullah. Manakala bagi lempar cakra 2 kg F11, pingat gangsa pasukan Sarawak diperolehi melalui atletnya Azuhari Jamil dengan lemparan sejauh 19.63 meter. Sementara itu bagi kategori lempar cakra 1 kg F43-44 wanita akhir, Sarawak berjaya menggondol pingat perak dan gangsa. Pingat perak diperolehi melalui Hilda Syarkawi dengan lemparan sejauh 11.83 meter dan gangsa diperolehi melalui Jenny Lakwe dengan jarak lemparan 11.65 meter. Pingat emas bagi kategori ini dimenangi pasukan dari Sabah. Acara pingpong juga turut menyumbang emas bagi pasukan Sarawak pada hari terakhir acara itu hari ini. Acara yang berlangsung di Stadium Tertutup Semarahan itu turut menyaksikan pasukan Selangor, Terengganu dan Kuala Lumpur juga berjaya meraih pingat emas dalam 4 kategori yang dipertandingkan. Terengganu menjadi juara keseluruhan dengan mengumpul 9 pingat emas, manakala Sarawak di tempat kedua dengan jumlah 5 pingat emas. Jumlah ini menjangkaui sasaran awal pasukan pingpong Sarawak yang hanya menyasarkan 1 pingat emas. Dalam pada itu, kejayaan Ratu Renang Negara Pandelila Rinong memenangi pingat perak di Olimpik Rio semalam nyata membakar semangat atlet renang Paralimpiad Sarawak untuk menguasai pusat akuatik pagi tadi. 4 pingat emas berjaya dimenangi selain 2 kilauan perak dan 1 gangsa. Julius Jerandi menyumbang emas dalam acara 50 meter kuat dada SB13 dengan catatan masa 36.21 saat sekaligus memecah rekod kejohanan yang dicatatnya sendiri 2 tahun lalu dengan 36.39 saat.
Vinton Jarid juga dari Sarawak pula mendapat pingat perak dengan catatan 49.22 saat. Seorang lagi atlet Sarawak berjaya memecah rekod kejohanan yang dicipta sendiri dan kali ini menerusi Stanley Jeranding dalam acara 50 meter kuat dada lelaki SB12 dengan catatan masa 40.50 saat, iaitu sedikit mendahului catatan lalu dengan 40.55 saat. Stanley memenangi emas dan satu-satunya penerima pingat apabila seorang lagi perenang iaitu dari Melaka dibatalkan perlumbaan. Emas ketiga Sarawak disumbangkan oleh Isak Ngau dalam acara 50 meter kuat dada lelaki SB11, manakala emas keempat milik Salehin Pendita dalam acara 50 meter kuat dada SB6. Selain Vinton, turut mendapat pingat perak ialah Doni melalui acara 50 meter kuat dada SB7, SB8, manakala Gansa milik Galang Jabai dalam acara sama. Sementara itu, hari ini merupakan hari terakhir Sukan Paralimpiad Sarawak. Majlis penutupan akan diadakan malam ini di Stadium Perpaduan yang dijangka akan dirasmikan oleh Menteri Belia dan Sukan, Khairi Jamaluddin Abu Bakar. Baik saudara, setakat ini lalu sumbangan berita dari Sarawak untuk Lintas Langsung N5 petang ini. Pemimpin politik harus berani menyuarakan prinsip serta kebenaran dalam menyampaikan suara rakyat secara telus walaupun mungkin akan menerima akibat daripada tindakan mereka. Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah bertitah keyakinan yang ditunjukkan mampu mengekalkan kepercayaan rakyat walaupun dalam kegawatan politik. Baginda bertitah pendirian yang sama bukan sahaja perlu dipraktikkan oleh pemimpin politik sahaja, malah pejabat awam juga harus mendedikasikan perkhidmatan mereka untuk rakyat demi mengukuhkan integriti dan kepercayaan orang ramai. The many unsung heroes who brought us to where we are today. It is not uncommon to hear these days from leaders in government and also in the private sector and the NGOs who talk about principles and upholding principles. But really, the true test is when one has to take a stand and speak up for one's principles. Baginda melancarkan buku Frankly Speaking oleh Tun Musa Hitam di Ibu Negara. Baginda yang mengenali Tun Musa sejak tahun 70-an lagi berpandangan pengalaman pemimpin terdahulu perlu dijadikan landasan untuk membina kepimpinan yang lebih baik. Turut hadir ke majlis ini Raja Pemaisuri Perak Tuanku Zara Salim. Seterusnya kita berlintas langsung ke Sabah bersama rakan penyampai Jovinia Jimlajim. Silakan Jovinia. Terima kasih Ismail, salam sejahtera dan salam sehati sejiwa. Hari terakhir persidangan Dewan Undangan Negeri Dun Sabah menyaksikan 3 lagi rang undang-undang diluluskan sebulat suara ahli Dewan termasuk rang undang-undang pemeliharaan hidupan liar pindaan 2016. Ketika membentangkan rang undang-undang tersebut, Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Seri Panglima Masidi Manjun menyatakan pindaan itu bertujuan mengemaskini dan memperkasa enactment tersebut melalui peningkatan penalti yang dapat memberi amaran dan pengajaran kepada pemburu sekiranya melakukan kesalahan. Selain itu, pindaan juga untuk mengemaskini senarai spesies baharu yang perlu dilindungi seperti penyu lipas dan burung murai batu Sabah. Pindaan ini amat penting untuk melindungi hidupan liar di Sabah demi manfaat generasi akan datang. Sementara itu, 2 lagi rang undang-undang yang diluluskan ialah rang undang-undang fi lesen tukang paip sesalur dan penyambungan semula pengesahan 2016 yang dibentangkan Menteri Pembangunan Infrastruktur Tan Sri Joseph Perin Kitingan dan rang undang-undang kumpulan wang perusahaan penanaman semula getah pindaan 2016 dibentangkan Menteri Pertanian dan Industri Makanan Datuk Seri Panglima Haji Yahya Husin. Menurut Datuk Yahya, pindaan tersebut akan memberi manfaat dari segi peningkatan pendapatan sebanyak 2.3% kepada para pekebun kecil getah di Sabah. Terdahulu dalam sesi soal-jawab sidang Dewan, Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Musa Haji Aman berkata, kerajaan negeri memberi keutamaan kepada penduduk tempatan yang sudah lama menetap di tanah kerajaan untuk menerima geran komunal.
Tegas Dato' Musa, hanya penduduk yang benar-benar layak akan dipertimbangkan untuk menerima geran berkenaan dan bukannya penduduk yang dieksploitasi orang tengah untuk memohon tanah berkenaan. Apabila kita buat inquiry, buat investigation bahawa orang-orang ini diguna pakai menjadi orang upahan, menjadi orang suruhan oleh middleman ataupun tauke-tauke, saya dah proof ni, supaya meminta tanah ni. Dan ada yang mencurug tanah ni sudah tanam kelapa sawit. Beliau menjawab soalan tambahan anggota dari Kuala Penyu, Limus Juri. Terdahulu, Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Dato' Elron Alfred Angin memberitahu sebanyak 69 geran komunal telah dikeluarkan melibatkan kawasan seluas 47,182.64 hektar bagi 10,231 beneficiari di 210 kampung dalam 12 daerah di negeri ini sejak 2009 hingga kini. 5 lagi kawasan di 4 daerah iaitu Papar, Tongod, Beluran dan Kota Belud berkeluasan 1,507 hektar melibatkan 441 beneficiari telah diluluskan kerajaan negeri dan sedang dalam proses penyediaan geran oleh Jabatan Tanah dan Ukur. Selain itu, 14 kawasan berkeluasan 9,827 hektar melibatkan 2,729 beneficiari sedang dalam proses kelulusan kerajaan negeri. Manakala, satu kawasan di Kampung Layon daerah Nabawan dengan anggaran keluasan 1,416.4 hektar sedang dalam perancangan untuk dikeluarkan geran komunal. Sebaik persidangan Dewan ditangguhkan, Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Mus Haji Aman menyatakan rasa puas hati beliau terhadap persidangan kali ini, khususnya menerusi sesi perbahasan yang disifatkannya sebagai matang melibatkan para anggota dari pihak penyokong kerajaan dan pembangkang. Dalam sidang media di pejabatnya di Dun Likas, Datuk Musa berkata kerajaan negeri sedia menerima sebarang cadangan dan pandangan sama ada dari pihak penyokong kerajaan maupun pembangkang yang memberi manfaat kepada rakyat dan negeri. Inilah saya rasa yang kita lakukan dan kita sentiasa memberi pendekatan kita bahawa apa yang baik untuk pembangunan negeri, untuk kebaikan rakyat, kita akan terima dengan baik dan kita insyaAllah di mana yang kita laksanakan, kita laksanakan. Sidang DUN kali ini turut menyaksikan kesepakatan para anggota Dewan termasuk pembangkang dalam menyokong kesemua usul termasuk rang undang-undang untuk menambah bilangan anggota DUN Sabah daripada 60 kepada 73 orang yang diluluskan semalam. Sejumlah RM53,281 beserta alat-alat perjudian dirampas dalam 216 serbuan yang dilaksanakan di seluruh negeri dalam tempoh 7 bulan pertama tahun ini. Operasi tersebut turut membabitkan penahanan seramai 349 operator perjudian dan pemain judi. Dalam sidang media di Kota Kinabalu, Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Sabah, SAC Datuk Salehuddin Abdul Rahman berkata, kebanyakan kegiatan yang beroperasi di rumah kedai dan kediaman ini menggunakan komputer dan tablet serta peranti jalur lebar bagi akses internet. Siasatan dijalankan mengikut Akta Rumah Judi Terbuka 1953 dan Ordinan Hiburan Negeri Sabah serta tindakan di bawah Akta Pencegahan Jenayah POKA. Sebab mereka terlibat dengan aktiviti perjudian ini yang bentuk syndicated, kan? Aktiviti ini kita anggap sebagai syndicated crime. So jadi kita juga mengambil tindakan di bawah POKA ni. Dalam tempoh tersebut, Kota Kinabalu mencatatkan jumlah tertinggi jenayah perjudian diikuti Penampang, Tawau dan Sandakan. Baiklah, saudara, sekian berita dari Sabah petang ini. Teruskan dengan Ismail di Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih Jovinia untuk laporan dari Sabah. Susulan kes nenek maut dipenggal kepalanya di Felda Pengeli Timur, Kota Tinggi Johor. Suspek iaitu cucu lelaki nenek berkenaan direman seminggu bagi membolehkan siasatan dijalankan. Perintah reman dikeluarkan pendaftar Mahkamah Hairul Azhar Muhammad bagi membolehkan siasatan dibuat terhadap suspek berusia 19 tahun itu. Suspek yang melarikan diri sejurus selepas kejadian berjaya diberkas dalam ladang sawit berhampiran lokasi kejadian pada pukul 8.30 malam tadi. Dia dibawa ke Mahkamah Magistrate Kota Tinggi pagi tadi. Suspek yang menganggur dipercayai mengalami gangguan mental dan tidak mengambil ubat sejak beberapa bulan yang lalu.
Kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Dalam kejadian kira-kira pukul 6.30 petang, suspek disyaki memenggal kepala neneknya, Maimun Abdul Samad, 76 tahun, sebelum warga emas itu ditemui dalam keadaan mengerikan. Kepala mangsa ditemui di hadapan pintu masuk rumah, manakala tubuhnya berada di ruang dapur di bawah sinki. Kedua-dua kaki mangsa dipotong di bahagian peha tetapi tidak putus. Turut dipotong kedua-dua tangan mangsa. Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Melaka, Muhammad Fadil Hassan, mengesahkan daripada 56 pesalah trafik yang melakukan kesalahan menggunakan lorong kecemasan Mei lepas, 5 individu masih belum hadir ke mahkamah bagi sebutan kes serta menjelaskan bayaran denda. Kesalahan telah dilakukan di kilometer 222 Lebuh Utara Selatan, arah utara. Diperjelaskan hanya 51 pesalah trafik hadir ke Mahkamah Alur Gajah untuk tujuan berkenaan dengan sejumlah RM75,100 denda telah dijelaskan dengan kadar minima RM1,000 seorang. Mereka dicas minimum RM1,000. Ya. Dan manakala yang tak hadir pada tarikh-tarikh yang sebelum ini, iaitu pada tarikh 18 bulan 7 dan juga 25 bulan 7 serta 1 bulan 8, kita akan keluarkan waran tangkap dan seterusnya mereka perlu hadir juga ke mahkamah untuk perbicaraan. Beliau berkata demikian selepas melancarkan pasukan kadet JPJ Malaysia peringkat negeri di Air Molek. Sekolah Menengah Kebangsaan Air Molek merupakan sekolah pertama di negeri ini sebagai perintis kepada penubuhan pasukan kadet JPJ Malaysia dengan keahlian seramai 45 orang. Pada majlis ini, 17 wakil sekolah di Melaka turut menerima watikah pelantikan kadet JPJ Malaysia. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Kelantan menyita 149 kenderaan klon di negeri itu dan mengeluarkan RM200,000 denda ke atas pemilik kenderaan terbabit dari Januari hingga Julai tahun ini. Daripada angka itu, 16 kes masih dalam proses mahkamah. Pengarah JPJ Kelantan Mahasan Mustafa berkata kegiatan membawa masuk kenderaan terbabit dikesan dari negara jiran iaitu Singapura dan terbaru dari Thailand. Faktor harga yang murah antara tarikan utama orang ramai untuk memiliki kenderaan klon tanpa memikirkan risiko keselamatan, tindakan kenderaan mereka disita dan dikompaun. Pemilik kereta klon boleh disabit kesalahan melibatkan kenderaan tidak berdaftar di bawah Seksyen 7 Akta Pengangkutan Jalan APJ dan dikenakan kompaun RM2,000 sehingga maksimum RM12,000. Kita dah selesai 16 di mahkamah. Kebanyakan kereta klon ni dia melibatkan 3 kesalahan. Satu kesalahan RM5,000, RM5,000, RM2,000. Lebih kurang RM12,000 satu kes lah. Beliau ditemui pemberita selepas merasmikan majlis pelancaran JPJ Kadet peringkat negeri Kelantan di Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Datuk Ahmad Mahir, Kota Baru, Kelantan. Turut hadir Ketua Sektor Pengurusan Pembangunan Kemanusiaan Jabatan Pendidikan Negeri JPN Kelantan Cik Abdul Aziz Daud dan Pengetua SMK Datuk Ahmad Mahir Muhammad Zamri Abdul Aziz. Pelancaran kadet JPJ dijalankan serentak di 221 buah sekolah di seluruh negara dengan sokongan penuh daripada Kementerian Pendidikan Malaysia dan Jabatan Pendidikan Negeri. Antara kenderaan mewah yang menjadi pilihan adalah Toyota Wish, Honda, Subaru, BMW dan Mercedes-Benz. Sindiket menjual kereta mewah turut menawarkan harga kenderaan terbabit dengan harga jauh lebih murah daripada harga asal dan mudah didapati melalui laman sosial serta orang perseorangan. Pengguna jalan raya yang bermain permainan Pokemon Go atau menggunakan apa jua aplikasi termasuk sistem pengesan global GPS di telefon bimbit sehingga menyebabkan mereka hilang kawalan, ia tetap dianggap melakukan kesalahan. Pengarah Penguatkuasa JPJ Datuk V. Valuvan berkata mereka tetap akan dikenakan tindakan seperti yang termaktub dalam undang-undang di bawah Kaedah 17(a) Kaedah-Kaedah Lalu Lintas Jalan 1959 biarpun tidak memegang gadget tersebut. 19 orang akan meninggal dunia. Mahukan supaya negara kita melahirkan tahun akan datang, 5 tahun akan datang pengguna jalan raya yang baik. Tapi di sekolah menengah ada JPJ. Itu saja penting. Satu lagi, Seksyen 17 kaedah menyebut seseorang pemandu mesti mempunyai kawalan terhadap kenderaan dia. Sekiranya dia menggunakan Pokemon Go tapi dia tidak mempunyai kawalan,
Walaupun dia letak di depan tapi dia tidak punya kawalan, dia hilang kawalan, kita boleh ambil tindakan juga. Jadi benda ini satu yang berbahaya. Apa nasihat kami adalah mereka yang menggunakan aplikasi ini berhati-hati di jalan raya dan jangan sampai kehilangan nyawa. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas menghadiri majlis pelancaran kadet JPJ di Auditorium Majlis Perbandaran Sungai Petani di Sungai Petani. Jika didapati bersalah, pemandu terbabit akan dikenakan tindakan di bawah Seksyen 17A yang boleh dikenakan denda RM1,000 jika sabit kesalahan. Mufti Kedah, Datuk Syekh Muhammad Badiruddin Ahmad memaklumkan Barisan Ahli Majlis Jawatan Kuasa Fatwa Kedah senada menfatwakan Pokemon Go haram dan menyarankan untuk permainan itu disekat. Keputusan hasil mesyuarat bersama 10 ahli jawatan kuasa fatwa negeri yang berlangsung di Alur Star. Permainan Pokemon Go ini sangat wajar dihalang dan disekat serta dilarang. Dan saya rasa perkataan yang halang, larang, sekat ini sudah memberi arti haram lah. Malah lebih daripada itu lagi. Kalau kita haram saja, tak sekat pun orang duk buat amal juga. Tapi kita mau lebih daripada itu. Kita mau perkara ini dihalang, disekat oleh orang yang mempunyai otoriti untuk menghalang dan menyekat. Sebab kita rasa bahawa kalau hanya kita hukum tak boleh, haram. Beliau berkata demikian selepas mempengerusikan mesyuarat ahli jawatan kuasa fatwa Kedah. Dalam masa sama, beliau mengharapkan kerajaan serta mana-mana pihak berkaitan untuk mengambil tindakan segera menyekat permainan itu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi yakin Kementerian Belia dan Sukan akan memberi fokus kepada bidang-bidang sukan tertentu yang dapat menaikkan nama negara. Dan Sukan C tahun depan diharap memberi lebih motivasi susulan kejayaan atlet terjun negara Pandalela Renong dan Cheong Jun Hung pada Sukan Olimpik Rio. Mengucapkan tahniah pada Pandalela kerana beliau telah mewujudkan sejarah. Dan saya yakin Menteri Belia dan Sukan yang memfokuskan kepada bidang-bidang sukan tertentu saja yang boleh diantarabangsakan dan sesuai dengan fizikal orang Malaysia, maka ini telah dapat memberikan kejayaan kepada Malaysia. Dan saya harap di dalam Sukan C yang akan kita anjurkan tahun hadapan, ini merupakan cabaran terbaru pada Kementerian Belia dan Sukan. Kerana kejayaan kita di peringkat Olimpik tentunya memberikan motivasi kepada peserta-peserta kita dalam Sukan C tahun hadapan. Baiklah, untuk laporan ramalan cuaca seluruh negara, kita bersama Pegawai Jabatan Meteorologi Muhammad Arif Adlan. Silakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Laporan cuaca dimulakan terlebih dahulu dengan melihat kepada carta angin. Secara amnya, angin bergerak dari arah barat-barat daya merentasi rantau negara kita dengan kelajuan boleh mencapai 50 km sejam. Sehubungan itu, amaran angin kencang dan laut bergelora kategori pertama masih lagi dikekalkan bagi kawasan perairan Phuket, Kondo, Reef North, dan Layang Palawan, begitu juga di kawasan perairan Perlis, Kedah dan Pulau Pinang. Amaran berkuat kuasa sehingga 12 Ogos 2016 dan keadaan ini berbahaya kepada bot-bot kecil, rekreasi laut dan sukan laut. Untuk melihat keadaan cuaca semasa kita beralih ke paparan imej gemerada, pada ketika ini hujan beserta ribut petir di satu tempat sedang berlaku di negeri Kedah, Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Terengganu, Kelantan, dan hujan beserta ribut petir yang berlaku dijangkakan boleh berterusan sehingga ke lewat petang. Keadaan cuaca adalah tidak hujan bagi semua kawasan di negeri Sabah. Manakala di negeri Sarawak, hujan beserta ribut petir di satu tempat sedang berlaku dan lebih tertumpu di bahagian Kuching. Hujan beserta ribut petir yang berlaku dijangka akan beransur-ansur reda sedikit masa lagi. Sebelum berakhir, kita ke tinjauan cuaca bandar-bandar utama. Sekian dahulu daripada Met Malaysia. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
Terima kasih, Met Malaysia. Malaysia meraih pingat sulung Sukan Olimpik Rio 2016 selepas saksi cemerlang pasangan penerjun negara Pandadela Rinong dan Cheong Jun Hung menghadiahkan pingat perak dalam acara 10 meter platform terjun seirama. Visual itu menutup N5 edisi 10 Ogos 2016. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa.